Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada fish Mamu Parku, Musim Latif 2 dan juga Tok Singa, fish Tok Singa insya-Allah. Hari ini kita berhimpun, kita berdiri dan kita berada di hadapan IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut. Kita membuat satu laporan polis terhadap seorang bekas menteri kerajaan gagal 22 bulan yang bernama Muhammadin Ketapi yang hari ini berkempen di dalam pilihan raya PRN Sabah yang begitu biadab dengan tindakan menghina Aisyahid pejuang kita yang bertempur dengan musuh-musuh teroris di Lahad Datu, yang mana dia tuduh, dia kata berlakon, bersandiwara dan juga berperang dengan ayam dan anjing. Ini tindakan biadab dan kurang ajar seorang individu yang bekas menjadi menteri pelancongan. Timbalan dia. Menteri benar sebenarnya. Timbalan Menteri Pelancongan. Inilah kita nak beritahu, inilah yang nampak ni dizahirkan kepimpinan yang kerajaan gagal ni yang tidak akan boleh memerintah negara ni dengan biadabnya statement yang dikeluarkan tanpa mengira balu-balu orang-orang yang meninggal, keluarga-keluarga yang terlibat dengan peperangan ataupun pertempuran bersama penceroboh ataupun teroris pengganas yang berada di Lahad Datu. Ini tindakan, insya-Allah hari ini telah kita buat laporan polis. Kita harap PDRM siasat kita jangan beri muka, dan juga peringatan kepada pengundi-pengundi di Sabah. Tengok sendiri, kita boleh menilai sendiri kepimpinan yang kurang ajang. Kepimpinan bekas menteri yang kurang ajang hari ini buat keluar statement yang begitu biadab, menghina pejuang-pejuang yang menjaga keselamatan negara. Ini tindakan yang paling biadab. InsyaAllah kita harap saya panggil, saya jemput ayah sebagai bekas tentera yang juga hari ini bekas penjawat awam tentera yang meluahkan rasa ketidakpuasan hati kepada tindakan bekas menteri yang betul-betul paria hari ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya minta kalau boleh semua minta like page Mamu Parku dan juga Tok Singa, tolong kita share banyak-banyak supaya benda ni boleh hebah ke merata tempat. Yang mana pada hari ini saya seorang bekas tentera yang pernah berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia daripada Kor Regimen Askar Melayu Diraja. Pada hari ini rasa tidak puas hati terhadap kempen pada hari ini, yang kempen begitu kurang, begitu teruk punya kempen daripada warisan yang ketandusan idea yang memang sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan semua. Kalau di Sabah bagi saya, kalau DUN yang dia bertanding tu, maka saya kata tak layaklah orang ni untuk dijadikan sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat tuan-tuan untuk menjadi pimpinan yang menunjukkan satu kebaikan kepada tuan-tuan sekalian. Dan saya rasa di tempat yang dia bertanding ini pun, saya rasa banyak angkatan tentera. Banyak tentera-tentera yang tinggal di sana tetapi berkhidmat di semenanjung Malaysia. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Muhammadin Ketapi, dia patut dah ke tepi dah daripada politik ni, dah ke tepi terus lah. Ya. Jadi satu perkataan dalam kempen yang cukup biadab, cukup kurang ajar, cukup resis sebelah mana, begitu menghina sekali angkatan tentera yang ada. Dan sedarkah dia bahawa kehidupan dia sekarang ini sampai daripada sekolah, daripada rendah sampai sekarang menjadi wakil rakyat, dia dilindungi oleh tentera. Dan sesungguhnya di Sabah itu mempunyai keluasan, kebebasan untuk orang menyerang bila-bila masa. Tetapi pihak tentera juga yang melindungi saya. Semua boleh hidup aman, boleh harmoni. Saya biasa berkhidmat di sana, di Sandakan. Saya biasa berkhidmat tahun 80 sampai di kamp Sandakan. Saya biasa berkhidmat dan saya biasa dihantar ke merata tempat, sampai ke Kudat, ke merata menjaga keselamatan
rakyat di Sabah. Pada hari ini, satu peperangan yang telah berlaku oleh Puak Sulu yang cuba menyerang negeri Sabah, cuba untuk mengambil alih kuasa Sabah kepada mereka. Apabila ditentang oleh pihak Polis Diraja Malaysia dan dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia, sehingga berapa orang dah menjadi, saya rasa 10 orang dah menjadi baru. 10 orang. 6 dari Sabah, 4 dari Semenanjung. Kecundang. Syahid semuanya. Inikah patut yang dikatakan berperang dengan anjing dengan kucing? Betapa biadabnya mulutnya. Ayam dan anjing dikatakan. Betapa biadabnya dia. Disamakan benda ni. Betapa sedihnya balu-balu yang ada, mak bapak yang ada bila melihat statement yang dibuat, rakaman yang dibuat oleh Muhammad Katapi ni. Saya selaku bekas tentera, saya rasa kecewa dan saya rasa cukup marah. Dan kalau saya di tempat yang masa dia bercakap tu, saya rasa mungkin dia gigi dia hilang. Gigi dia hilang. Dan mungkin dia pun boleh hilang. Kerana sanggup menghina Angkatan Tentera, sanggup menghina Polis Diraja Malaysia yang berjuang untuk menegakkan keamanan di negeri Sabah, dikatakan satu lakonan. Patutkah dia cakap lakonan macam tu? Saya tak tahu apa yang nak dikatakan pada Muhammad Katapi ni. Hanya rakyat Sabah saja yang boleh menilai dia bahawa sesungguhnya Muhammad Katapi dan warisan sendiri tak layak untuk mentadbir, tak layak untuk mentadbir negeri Sabah kerana ada orang seperti ini. Dan mungkin ramai lagi yang ada berperangai macam dia, yang menidakkan hak Angkatan Tentera yang tidak tahu untuk orang kata mengangkat martabat tentera dan polis, menyanjungi apa yang kita lakukan, apa yang pihak tentera lakukan untuk keamanan yang ada. Jadi saya memberi amaran kepada ahli-ahli politik yang ada. Kalau nak berpolitik, nak kempen, apa-apa kempen lah, tapi jangan sekali-kali cuba menghina Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia. Dan saya mengharapkan pihak Polis Diraja Malaysia tolong ambil tindakan secepat mungkin. Dan tak payahlah untuk nak cerita setakat ambil statement, tak payah. Sekarang mesti dakwa dia. Dan dia sebenarnya tak layak untuk ditandingkan. Dia pertandingan dijadikan sebagai calon warisan di kawasan mana? Di kawasan Lahad Datu. Adakah mungkin dia ini ada juga baru daripada Puak Sulu ni, daripada mungkin dia ejen dia ni. Ejen Sulu dia sebenarnya ni. Kena siasat, PDRM kena siasat dia. Dan saya berani cakap dia ni ada ejen Sulu. Kalau tidak, dia takkan berani cakap begitu, kerana dia mesti taat kepada raja dan negara. Itu yang perlu ada pada diri seorang rakyat yang duduk di negara ini. Mempertahankan hak kita. Bukannya kita menidakkannya, kita menghina lagi kekuatan yang ada di negara kita lagi. Kalau inilah yang ada, dia boleh membocorkan, saya rasa dia boleh membocorkan rahsia-rahsia kerajaan yang ada. Dan dia boleh jual apa saja yang ada demi untuk diri dia sendiri, untuk kuasa pada diri dia sendiri. Dan saya rasa rakyat Sabah, terutama sekali yang di Lahad Datu, tolaklah Muhammadin Katapi ini. Tolaklah dia. Kerana dia bukan jiwa rakyat, dia bukan jiwa rakyat. Dia hanya berjiwa pada kuasa dan duit saja. Ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di Sabah dan Lahad Datu, berapa ramaikah saudara mara tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja sebagai Angkatan Tentera, sebagai Polis Diraja Malaysia? Tak rasa sedihkah tuan-tuan dan puan-puan apabila kurang ajar kamu Muhammad Katapi, keluarga kamu dihina, anak cucu kamu dihina, suami kamu dihina? Inilah masa dia untuk kita tentukan Lahad Datu bukan warisan, dan Sabah sendiri bukan hak warisan. tolak warisan, Tolak semua warisan. Tolak warisan. Tolak warisan. Sekian. Polis tangkap dia, siasat dia. Kita nak polis siasat dia sebetul-betulnya. Jangan setakat ambil statement saja. Siasat dia betul-betul. Mungkin dia ini adalah tali parut, dan dia ejen mungkin komunis, ejen adalah Filipin. salah seorang daripada ahli Sulu yang cuba menyerang negara kita dulu. Saya minta pihak polis siasat betul-betul dengan dia.
Kalau dia benar-benar dia rakyat, satu rakyat yang setia pada raja dan negara, dia takkan buat macam itu. Jadi sila ambil tindakan dan sila buat siasat terperinci kepada bangsat yang bernama Muhammadin Katapi. Ajak kamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tengok. Yang ni luahan daripada bekas tentera. Bekas tentera. Yang ni bekas tentera. Ni bukan tentera, ni bukan anak dia mati dalam peperangan 10 orang tu. Ni orang yang mati dalam peperangan 10 orang tu. Keluarga dia, adik-beradik dia. Muhammadin Katapi tak boleh cakap ni, dia kena kasar lagi. Bangsat nak beritahu kepada rakyat Sabah, tengok pemimpin yang zalim dan teruk ni, yang tidak layak memerintah negara. Ini diluahkan sendiri. Bercakap dalam kempen-kempen yang memang mereka tunjuk jiwa mereka. Memang bangsa bangsat, dan juga kita harap PDRM siasat, mungkin dia ini adalah tali barut penyebar maklumat kepada Ejen Filipin. kepada pengganas-pengganas yang menceroboh Lahad Datu ketika kita berperang dan juga bertempur dengan puak-puak Sulu. Mungkin dia ni duk bagi juga. Jadi insya-Allah kita panggil Tok Singa insya-Allah. Sepatah dua kata nak beritahu kata barua dan bangsatnya puak-puak chauvinis komunis ni. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati Allah Subhanahu taala. Jadi hari ini kami selesai buat satu laporan polis terhadap biadabnya hari ini seorang wakil rakyat bernama Muhammadin Katapi yang mengeluarkan statement yang mengguris semua hati ATM, Angkatan Tentera dan juga PDRM. Bagi saya ini satu perkataan ucapan yang cukup biadab untuk meraih undi. Jadi kita tak boleh biar benda ni. Tuan-tuan, kita tak boleh biar benda ni, bukan benda main-main. Kalau nak berpolitik, politik. Kalau hampa nak hantam sama sendiri, hampa hantam. Tapi jangan gunakan isu menghina ATM atau PDRM. Ini satu benda yang biadab dan saya rasa orang-orang Sabah sendiri rasa malu dengan kenyataan Muhammadin Katapi ini. Dan saya harap, saya tak mau cakap banyak tuan-tuan. Kami tak mau kerana satu benda buat kami report, satu benda buat kami report. Bila nak jalan? Kerajaan dah bertukar. Saya minta hari ni kerajaan Perikatan Nasional hari ni di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin tolong ambil tindakan kepada si Muhammadin Katapi ni. Benda ni tak boleh buat main-main lah tuan-tuan. 10 orang yang terkorban di Lahad Datu, adakah mereka berlawan dengan anjing dan ayam? Cukup biadab. Kalau kamu mengatakan ini adalah konspirasi Barisan Nasional, datangkan bukti. Jangan kamu bercakap ikut suka hati kamu. Kami di sini anak Pulau Pinang memang bantah sebantah-bantah sekeras-kerasnya. Tolak Muhammadin Katapi. Tolak Muhammadin Katapi. Dan saya pun tak mau cakap banyak. Saya minta PDRM, KADN, Kementerian Negeri tolong siasat kemungkinan Muhammadin kereta api. Muhammadin Katapi. Kemungkinan Muhammadin kereta api ni dia ada terlibat ataupun tali barut dengan geng-geng Sulu yang mana telah menggugat kedaulatan dalam negara kita tuan-tuan. Ini benda bukan main-main tuan-tuan. Benda ini Agung kita dah bawa keluar mengatakan murka. Disebab itulah dihantar tentera-tentera WET 69 ke Lahad Datu. Tetapi dengan kenyataan ini cukup biadab, mengguris hati-hati balu 10 orang ni. Kita harap PDRM, ATM dan juga KDN tolong buka kertas siasatan, tangkap si pengkhianat Sulu ni. Jadi insya-Allah itu saja. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tok Singa. Tengok macam mana korang ajak. Memang orang tak berkenan. InsyaAllah. Rakyat bukan kata di Sabah. Inilah kepimpinan kerajaan gagal 22 bulan. Memang perangai macam iblis. Haram jadah tak boleh jaga mulut. Lebih pada setan. Ini tindakan-tindakan insyaAllah. Kita tidak akan bagi peluang kepada mana-mana komponen parti kerajaan gagal 22 bulan akan bertanding dalam PRU 15. Ahli parlimen ke mana setan ke bertanding, insyaAllah rakyat Malaysia boleh menilai dengan statement yang dikeluarkan oleh individu-individu pengkhianat negara ni. InsyaAllah saya jemput Mamu Parpu patah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali saya nak cerita siapa Muhammadin Katapi. Mungkin hampa ni semua lupa, mungkin hampa tak tahu. Hari ni Mamu nak bagi tahu kat hampa siapa Muhammadin Katapi. Muhammadin Katapi adalah timbalan Menteri Pelancongan kepada dulu masa Pakatan Harapan 22 bulan kerajaan gagal. Dan Muhammadin Katapi orang yang bertanggungjawab memasukkan rakyat China meminta turisme
memasukkan pelancong-pelancong masuk ke dalam Malaysia. Ini bangsat inilah yang menyebarkan coronavirus. Membenarkan coronavirus disebarkan disebabkan kebodohan Muhammadin Katapi. Ini baru permulaan, dan hari ini Muhammadin Katapi sekali lagi mengatakan, dia kata apa? Dia kata PDRM dengan ATM Angkatan Tentera Malaysia berlawan dengan anjing dan ayam di semasa di Lahad Datu. Adakah ATM kita dengan polis kita berkorban nyawa, bersabung nyawa, lawan dengan anjing dengan ayam? Muhammadin Katapi, kamu sudah melampau. Kamu memang ejen Taliban Yahudi. Dan kami bagi amaran, kami dari Pulau Pinang, kami bagi amaran keras kepada kamu Muhammadin Katapi. Jangan kamu sebarkan daya yang bukan-bukan terhadap orang-orang Sabah. Kamu jangan kurang aja. Kamu seperti kamu lah, bakal Malaysia bakal jadi bala lagi kedua. Kebodohan kamu pertama kali mahu sangat pelancong masuk ketika coronavirus menyerang bumi. Dan hari ini kamu membuat statement bodoh semata-mata untuk meraih undi, meraih simpati. Kononnya parti yang kamu anuti itu adalah parti yang benar. Bodoh. Memang kamu ni dua-dua tak boleh pakai. Weh, phone aku juga tu. Sekali lagi Muhammadin Katapi, hentikan agenda politik kotor. Kalau nak cakap guna fakta. Jangan pakai auta. Bodoh 22 bulan, sebab tu gagal kerajaan tumbang. Tak guna serik Muhammadin Katapi. Nampak? Nak beritahu bukan rakyat Sabah. Kita nak beritahu bukan rakyat Sabah. Kita nak beritahu seluruh rakyat Malaysia. Tindakan pemimpin kerajaan gagal 22 bulan memerintah. Inilah perangai mereka. Perangai begong, barua, talde, DAP, jual aset negara. Ini bangsa-bangsa bodoh bangsat yang ada di negara. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ini dirahmati oleh Allah SWT. Kita harap laporan polis yang kita buat seluruh Malaysia, bermula daripada Sabah, kita harap apa tindakan polis untuk polis siasat kepada individu yang bernama Muhammadin Katapi ini, bekas timbalan Menteri Pelancongan yang mana masih COVID di Wuhan begitu rancak, dia masih lagi membenarkan pelancong kerana nak membenarkan pelancongan masuk lagi. Buta perut paling bodoh dan paria yang berlaku dalam kepimpinan kerajaan gagal 22 bulan. Dan Allah Ta'ala bagi bala. Memang inilah patut hampa perintah selama 22 bulan saja. InsyaAllah sepatah dua kata lagi sahabat kita yang juga bersama-sama mengadakan laporan polis pada hari ini untuk dikupas. Ni untuk sahabat saya Amin ni, aktivis masyarakat, up sikit supaya kefahaman kepada semua, bukan saja rakyat Sabah, kepada seluruh rakyat Malaysia, kebiadaban Muhammadin Katapi paling yang bodoh, pemimpin bangang, supaya menjadi contoh di RU15 kita tidak akan memilih dan memangkap individu-individu yang perangai sama macam baru ni. Salam, silakan. Terima kasih saudara Azmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Sungguhnya Allah itu yang betul dan benar, dan saya ni yang salah dan juga yang telah melakukan banyak kesilapan. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita faham bahawa kita ni makhluk yang lemah. Tetapi selemah-lemah kita manusia, kita tidak diajar untuk melakukan sesuatu penghinaan, satu fitnah yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk memenuhi keperluan politik kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita punya sahabat-sahabat telah banyak berhujah tadi tentang penghinaan lah yang telah dilakukan daripada kenyataan bekas Menteri Pelancongan Malaysia kita, yang mana beliau memang benar, beliaulah juga yang telah bertanggungjawab terhadap penyebaran COVID di dalam Malaysia pada awalnya semasa pemerintahan PH dulu. Beliau telah gagal untuk meletakkan keselamatan rakyat, keselamatan negara utama dalam dalam ingin memenuhkan kehendak dalam memenuhi bajet ataupun peruntukan yang beliau impikan sebagai satu kenyataan. Jadi hari ini kita dah nampak, semua rakyat dah tahu
bahawa kegagalan PH yang telah melakukan perkara ini yang menyebabkan sehingga berlakunya pandemik COVID-19 ini. Dan hari ini beliau telah tidak memegang jawatan sebagai menteri lagi, tetapi beliau begitu berani mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan sebagai seorang pemimpin dan juga seorang ahli politik yang mana mewakili ramai rakyat. Jadi apa yang telah diucapkan ini adalah satu penghinaan. Jadi penghinaan ini telah dilakukan secara terang-terangan kepada anggota polis kita, kepada bekas-bekas tentera kita, kepada keselamatan awam kita yang turun, yang mempertahankan kedaulatan negara di Dahad Datu pada satu masa itu. Dan hari ini beliau telah mengatakan bahawa ini semua adalah satu sandiwara politik. Wahai menteri, bekas menteri, apa nama dia? Apa Katapi? Muhammadin Katapi. Wahai Mahathir Katapi. Bila kamu kata itu sandiwara, adakah kamu juga menafikan kehilangan nyawa kepada balu-balu angkatan tentera kita dan juga pejabat awam yang telah tergadai nyawa mereka di Lahad Datu pada masa itu? Adakah ini satu sandiwara? Kenyataan yang kamu buat sungguh mengguris hati dan perasaan seluruh anggota yang beruniform di dalam Malaysia kita. Dan saya walaupun bukan seorang anggota beruniform, saya rasa satu kenyataan yang dibuat ini adalah satu kenyataan yang benar-benar menghina. Dan saya kalau seorang anggota polis dan tentera, saya juga akan terasa terhadap perkara ini, yang mana anda telah membuat satu tuduhan yang palsu, sedangkan keadaan itu berlaku. Memang ada unsur yang cuba menggugat kedaulatan negara yang telah ada, yang datang, yang telah bertapak di Sabah pada masa di Lahad Datu pada masa itu, dan tentera telah dikerahkan dan ada yang terkorban. Jadi kepada balu-balu dan juga Allahyarham yang telah meninggal ini, adakah kamu nak kata ini semua satu sandiwara? Adakah mereka hilang nyawa dengan tidak arti dan tidak ada arti dalam pengorbanan mereka? Ini satu penghinaan. Penghinaan yang jelas dan ketara. Dan sebagai seorang pemimpin politik, tidak patut kamu mengeluarkan kenyataan yang begini semata-mata untuk memenuhi politik kamu. Dan saya sedar, saya juga tidak lari daripada melakukan kesilapan sebagai manusia. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini, kesilapan yang kita lakukan itu perlu dilihat, perlu dikaji balik. Dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Katapi ini, ia bukan setakat mengeluarkan satu kenyataan yang berbau kesilapan, tapi ia juga fitnah dan juga mengganggu ketenteraman awam. Dengan permohonan maaf, saya harap beliau akan mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh anggota polis dan tentera di dalam Malaysia dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita dah buat laporan polis, kita minta pihak polis untuk memanggil dia, untuk dia datang dan memberikan statement apa niat dia sebenar dia mengeluarkan kenyataan ini. Dan kalau kata beliau telah mengeluarkan kenyataan ini dan terang daripada ucapan dan video yang telah kita berikan kepada pihak polis, saya harap pihak polis dan pihak tentera ambillah tindakan kepada orang ini, kerana beliau telah sanggup mengeluarkan kenyataan yang berbau fitnah, yang mengganggu ketenteraman awam semata-mata ingin berpolitik di Sabah dan mempengaruhi pemikiran orang Sabah di sana dengan penipuan yang dilakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap pada malam ini tuan-tuan faham apa tujuan kami di sini. Nawaitu kami hanya ada kerana Allah Ta'ala untuk memberitahu bahawa ini adalah satu ketidakadilan dan juga satu kemungkaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang tidak sepatutnya menjadi pemimpin jika mengeluarkan kenyataan begini. Kita tak nak lagi pemimpin-pemimpin yang mempunyai cakap tidak berlapik dan tidak berfakta ini. Ibarat kata hanya ingin memuaskan nafsu politik, beliau sanggup melakukan penipuan demi penipuan kepada rakyat. Jadi kita nak bagi tahu kepada rakyat, tolonglah tolak pemimpin-pemimpin ni semua. Pemimpin ini semua tidak akan menyatukan kita. Ia akan menjadikan kita berpecah belah. Sama-sama kita akan jadi ketegangan kaum dan ketegangan dari segi perasaan marah kita. Yang mana satu yang benar sekarang ini? Bila kerajaan menceritakan bahawa itu adalah benar, beliau menyanggah dan mengatakan sandiwara. Ini adalah satu benda yang harus diambil tindakan. Dan pihak kerajaan perlu membuktikan bahawa ianya adalah benar. Dan apa kata Pi ni? Muhammadin Katapi ini kena dibawa, kalau boleh dibawa di dalam akta hasutan yang telah melakukan satu hasutan dengan melakukan penipuan dan menyebabkan ketegangan kaum berlaku di sini. Teruskan share. Ketenteraman awam kita akan jadi tergugat. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini
saya bawa perkara ini kepada tuan-tuan. Dan bukan hanya kami sahaja yang di sini yang membuat laporan polis ini kepada Menteri Katapi ni. Nak bagi tahu kat dia, kata seluruh Malaysia hari ini malam ni telah bermula satu gerakan melakukan laporan polis terhadap kamu. Dan kamu kena ingat, kamu kena bertanggungjawab ke atas setiap satu kata yang kamu keluarkan di dalam media, di dalam kempen kamu untuk memenuhi keperluan politik kamu. Dan kamu kena ingat, kami rakyat bukannya hamba ataupun zombie ya, yang boleh dibelah oleh kamu untuk mendengar cakap kamu semata-mata tanpa ada tapisan. Kami juga diberikan diberikan kemudahan diberikan kemudahan dan kelebihan untuk pergi belajar di sekolah-sekolah. Kami akan jadi bodoh kalau kami mendengar apa yang kamu cakap itu dan kamu percaya. Kami percaya benda itu kerana sekolah mengajar kami, universiti ajar kami, semua ajar kami untuk menjadi orang yang pandai menilai akan fakta yang dikeluarkan atau satu auta politik semata-mata. Tangkap Muhammadin. Tangkap Muhammadin. Tangkap Muhammadin. Tangkap Muhammadin ke tepi. Ejen Yahudi. Mak kali hamput. Mak kali hamput dia. Sembol lah. Mak kali hamput.